Okay, kalau lihat kepada tajuk yang ada di slide ini, iaitu kita sambung berkaitan analisa kegemilangan sains dan teknologi Islam. Sebagaimana saya nyatakan sebelum ni, bila disebut sains dan teknologi Islam bermaksud sains dan teknologi itu adalah bersumberkan kepada agama Islam lah. Okay, jadi pada hari ini kita akan masuk pada topik seterusnya, iaitu berkaitan pembudayaan ilmu dan juga komitmen pemerintah. Maksudnya sains dan teknologi Islam ni mencapai kegemilangan dia yang pertamanya disebabkan sains dan teknologi itu bersumberkan wahyu. Yang kedua, adanya praktis atau praktikal ilmu secara bersepadu di kalangan individu yang beragama Islam yang diiktiraf sebagai saintis Muslim. Kemudian yang ketiganya adalah disebabkan adanya pembudayaan ilmu dan juga adanya komitmen pemerintah. Jadi empat faktor ni di antara sebablah yang menjadi antara sebab utama kenapa sains dan teknologi itu berkembang mencapai kegemilangannya dalam agama Islam kita lah. Okay, jadi topik yang pertama, pembudayaan ilmu. Okay, pembudayaan ilmu ni yang pertama adalah kerana suruhan dan galakan daripada Al-Quran. Jadi kenapa pembudayaan ilmu itu dianggap sebagai satu faktor atau penyebab kepada sains dan teknologi mencapai kegemilangannya? Kerana yang pertama, seruan dan galakan daripada Al-Quran lah. Di dalam surah Al-Alaq yang biasa kita dengar, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bermaksud bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Perkataan Iqra ada yang memberi erti dengan erti bacalah. Baca. Baca maksudnya baca memerlukan kepada bahan bacaan lah. Bahan bacaan biasanya buku-buku lah, buku-buku ilmu. Al-Quran sendiri menggalakkan untuk baca kerana dengan membaca dapat mencapai atau menambahkan ilmu pengetahuan. Ada juga di kalangan ulama yang mentafsirkan atau memberi huraian Iqra selain daripada membaca, selain daripada bacalah, bermaksud juga kaji. Iqra tu maksudnya dia lebih halus daripada membaca. Kalau membaca, baca. Kalau Iqra ada yang bermaksud mengkaji. Maksud kajilah. Mengkajilah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Hanya dengan kajian demi kajian, maka akan dapat ilmu yang banyak lah. Okay, selain daripada surah Al-Alaq, ada juga dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, bagaimana yang dapat dilihat di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini dapatlah dilihat bahawa Al-Quran menggalakkan untuk menuntut ilmu. Dan dengan galakan-galakan inilah maka ramai di antara umat Islam yang belajar Al-Quran. Kalau kita lihat pada kategori atau kita lihat macam mana ulama-ulama Islam yang dahulu tu, mereka semuanya boleh dikatakan bermula dengan menghafal Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran 30 juzuk. Ada hafal dah mahir, baru mereka menuntut ilmu yang lain. Begitu juga macam saintis-saintis Islam ni. Mereka tu bermula dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Jadi dengan galakan-galakan dan kefahaman yang mereka dapat daripada Al-Quran itu, mereka praktikkan. Jadi mereka pun praktikkan hinggalah mereka menjadi saintis yang hebat lah. Yang pertama adalah disebabkan seruan dan galakan daripada Al-Quran. Kemudian selain daripada Al-Quran, Rasulullah SAW juga mementingkan ilmu. Selain daripada galakan daripada Al-Quran, kita dapat dapati juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Contohnya daripada sahabat Nabi ini, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk mencari atau menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah sehingga ia kembali. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi Nabi Muhammad SAW daripada hadis ini menyatakan orang yang menuntut ilmu ni semata-mata untuk menuntut ilmu, mencari kebenaran ni, dia itu seolah-olahnya sedang berjihad, sedang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah sehingga ia kembali. Jadi kalau pelajar ni contohnya daripada kampung pergi ke kampus, tapi sekarang ni terhadlah sebab ada COVID ni, niat semata-mata untuk belajar, contohnya pergi naik bas kan, ayah hantar daripada rumah pergi ke kampus semata-mata menuntut ilmu. Jadi sepanjang berada di kampus tu, pergi sana pergi sini menuntut ilmu tu, itu dianggap sebagai berjihad. Setiap langkah tu pahala lah, pahala.
Jadi daripada kefahaman hadis ni, orang-orang Muslim pada zaman dulu, zaman sekarang pun memang mengamalkan dengan cara berjihad dengan menuntut ilmu, seolah-olahnya fi sabilillah, untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, berjihad. Okey, yang ketiga, antara faktor kegemilangan juga kebudayaan ilmu ni, topiknya adalah kerana peranan para sarjana, para ilmuwan lah. Para sarjana Islam pada zaman dahulu, mereka tu sangat mencintai ilmu. Kerana mereka tu yang pertama ni tadi telah nyatakan, kerana mereka mengetahui adanya galakan daripada Al-Quran, adanya galakan daripada hadis. Jadi mereka pun mencintai ilmu dengan cara menuntut ilmu dan melakukan pelbagai jenis kajian, kajian demi kajian. Yang peliknya, mereka ni sangat bersungguh-sungguh mendalami ilmu agama semenjak kecil. Dan seterusnya belajar ilmu sains bila semakin dewasa, maksudnya akal semakin cerdik, mereka pun mengkaji ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu berkaitan penciptaan yang berkait untuk meneruskan kelangsungan kehidupan lah. Ilmu sains ni kan membantu dalam kehidupan, mereka mempelajari. Kebanyakan daripada mereka ni bukan sahaja menguasai satu bidang ilmu, tetapi menguasai pelbagai cabang ilmu yang lain. Contohnya Al-Khawarizmi ni bukan dikenali sebagai ahli matematik, tapi dikenali juga sebagai ahli astronomi. Lain itu, adanya peranan pemerintah. Pemerintah yang mencintai ilmu. Jadi pemerintah ni di kalangan kerajaan Islam yang bermula daripada zaman Rasulullah SAW, yang mana pada zaman Rasulullah sendirilah sebagai pemerintah dan juga Nabi. Khulafa ar-Rashidin bermula dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Mereka ni memainkan peranan yang cukup besar dalam menjadikan ilmu sebagai satu budaya yang akhirnya telah membantu memperkembangkan ilmu-ilmu, termasuklah ilmu berkaitan sains dan teknologi. Kalau kita lihat, pernah terbaca dalam satu hadis yang mana sahabat bertanya Nabi tentang satu teknik membanyakkan tumbuhan lah, maksudnya bagi mempergiatkan lagi tanaman, bagi menghasilkan tanaman yang lebih. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, bahawa sahabat pada zaman itu lebih mengetahui tentang urusan dunia. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW pun sendiri dah ada ilmu-ilmu atau sains berkaitan teknologi pertanian. Itu contohlah, maknanya adanya galakan atau peranan pemerintah. Selain daripada pembudayaan ilmu, sains dan teknologi Islam juga mencapai kegemilangannya dengan sebab adanya komitmen ataupun komitmen yang menyeluruh lah daripada kalangan pemerintah ni. Yang pertama, antara kita dapat lihat bagaimana pemerintah tu dikatakan berkomitmen menjalankan tugas dengan cemerlang bagi menjamin ataupun memberi sebab kepada kegemilangan sains dan teknologi. Yang pertamanya, pemerintah itu sendiri mencintai ilmu, cintakan ilmu. Sebagai contoh, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik zaman Umayyah Damsyik, Khalifah Ma'mun zaman Abbasiyah, Al-Hakam II zaman Umayyah, mereka ni memainkan peranan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang teratur dan mantap. Begitu juga semangat Harun Al-Rashid dan Al-Ma'mun sangat besar. Mereka telah membina Baitul Hikmah di Baghdad sebagai perpustakaan yang lengkap. Baitul Hikmah, rumah hikmah, rumah kebijaksanaan. Baitun, rumah, Al-Hikmah ni kebijaksanaan, maksudnya dinamakan sebagai rumah kebijaksanaan di Baghdad. Yang kedua, komitmen pemerintah dari segi pemerintah yang mengasihi ilmuwan. Pemerintah itu sendiri mencintai ilmu, secara tidak langsung mereka itu juga mencintai orang yang berilmu, iaitu ilmuwan lah. Di antaranya ialah caranya mereka ini memberikan galakan kepada sarjana dengan memberikan layanan yang istimewa. Dalam layanan ni, mereka ni tidak membezakan agama apa, keturunan apa, bangsa apa, asalkan rakyat itu berilmu, akan diberikan layanan yang istimewa lah. Sebagai contoh, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun sekian tu, hidupnya tu 136 hingga 158 Hijrah ataupun 754 hingga 775 Masihi, dikatakan sebagai khalifah pertama yang mendekati ahli astronomi seperti An-Naubakh.
Dikatakan juga Khalifah Al-Mansur ni telah mengambil inisiatif mengundang An-Naubah untuk berkhidmat dalam istana dia, dalam istana Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Khalifah ni juga mengambil pandangan, mengambil nasihat daripada ahli astronomi ni untuk melicinkan urusan pentadbiran. Dan dikatakan juga untuk membina kota Baghdad. Kota Baghdad tu Khalifah Al-Mansur telah mengambil pandangan daripada An-Naubah ni untuk dikira dari segi falaknya, dari segi ilmu falak ini berkaitan masa yang sesuai. Okey. Seterusnya, Khalifah Al-Mansur juga merupakan khalifah yang bertanggungjawab menjemput Jurjiz bin Jibril bin Bakhyashu untuk berkhidmat sebagai doktor. Jadi khalifah juga sebagai contoh ni telah melantik orang yang berilmu, orang yang pakar dalam bidang perubatan, kejururatan, perubatan, melantik menjadi doktor di istana. Jadi pemerintah ni mengiktiraflah golongan yang berilmu ni. Yang ketiga, komitmen pemerintah juga dari segi pemerintah itu bijak menjalinkan hubungan luar, hubungan diplomatik luar lah. Jadi sebagai contoh ni kalau lihat ni Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ni yang mengambil inisiatif untuk mewujudkan hubungan dengan negara luar seperti Byzantium dalam usaha untuk mendapatkan buku-buku ilmiah yang tersimpan di dalam jajahan Byzantium seperti Pulau Sicily dan Pulau Cyprus. Hubungan ini dikatakan berhasil apabila dicatatkan Khalifah Al-Ma'mun ni telah mendapat kebenaran daripada Maharaja Byzantium untuk menghantar rombongan khas daripada khalifah ni untuk mengambil atau mendapatkan buku-buku Greek dalam bidang terutamanya perubatan dan falsafah. Mereka yang terlibat tu ialah Hunain bin Ishaq, Ibnu Batrik dan Yohana bin Masawaih. Mereka inilah yang diberikan amanah atau tanggungjawab untuk mengambil atau membawa balik buku-buku berkaitan perubatan, falsafah untuk dibawa masuk ke kawasan Khalifah Al-Ma'mun lah, kerajaan Khalifah. Okey, Byzantium Byzantium ni nama klasik nama lama. Byzantium ni sebagai nota jelah. Byzantium ni adalah bandar purba Yunani yang dipercayai dibina pada 667 sebelum Masihi. Sebelum Masihi lama tu sebelum Masihi. Tarikh Masihi ni dianggap bermula dengan kelahiran Nabi Isa, Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau sebelum Masihi maksudnya 667 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Byzantium ni telah wujud, bandar purba Yunani. Bandar ini ditawan oleh Empayar Rom pada 196 Masihi dan berkembang menjadi Empayar Byzantine, dikenali Empayar Rom Timur. Maharaja Konstantin satu telah menamakan semula bandar ini dengan nama Konstantinopel, sempena nama sendiri. Maharaja itu Konstantinopel, sempena nama dia, dinamakan Byzantium ni. Jadi pada tahun 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih dari kerajaan Turki Osmaniyah menguasai Konstantinopel dan menamakannya dengan sekarang nama Istanbul. Jadi Byzantium ni adalah nama lama lah, nama bandar purba Yunani. Nama sekarang dia Istanbul. Okey, selain daripada 3 komitmen pemerintah tadi, komitmen pemerintah yang seterusnya ialah pemerintah tersebut mewujudkan polisi sains negara. Pemerintah mewujudkan polisi sains negara. Okey, bagaimana? Iaitu tamadun Islam ni membuktikan faktor ini membantu kegemilangan sains. Contohnya kerajaan Abbasiyah telah memperkenalkan polisi sains yang jelas, termasuk peranan bahasa Arab dan kegiatan penterjemahan serta penubuhan akademi ataupun penubuhan institusi keilmuan lah. Keajaiban bagi tamadun Islam apabila bahasa Arab ni menjadi bahasa bagi semua orang yang tinggal antara Baghdad dan Cordoba. Pada masa tersebut bahasa Arab ni digunakan dalam kehidupan seharian. Bahasa Arab juga digunakan untuk bahasa sains dan sastra, menggantikan sepenuhnya penggunaan bahasa-bahasa seperti Koptik, Aramaik, Greek dan Latin.
Sebagaimana dinyatakan tadi, kan Khalifah tadi telah melantik satu rombongan untuk membawa balik buku-buku daripada Greek. Buku-buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tu, sedangkan bahasa Arab digunakan dalam bahasa seharian, jadi bahasa sains dan sastra pun digunakan dalam bahasa Arab untuk memudahkan masyarakat pada waktu itu memahami dan mengetahuilah sains tu dari sebab menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi itulah nyatakan tu ketika Khalifah yang memerintah telah mengambil langkah positif atau menggerakkan usaha-usaha menterjemahkan sains dan Greek sebagai dinyatakan tadi. Okey, kegiatan penterjemahan daripada buku-buku daripada kerajaan-kerajaan bukan Islam, contohnya kerajaan Greek, telah berjaya menghilangkan sempadan budaya antara sarjana dengan orang awam. Jadi tidak ada perbezaan lah. Orang cendekiawan dengan orang awam pun mereka sama-sama boleh memahami sains dan teknologi kerana buku-buku tersebut telah diterjemahkan menggunakan bahasa setempat. Macam kita lah, kalau di negara Malaysia ni menggunakan bahasa Melayu. Jadi semua buku-buku berkaitan sains dan teknologi diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi orang yang tidak mahir berbahasa Inggeris pada asalnya pun dapat memahami apa itu sains dan perkaitan-perkaitan yang adalah dalam ilmu sains. Begitu juga dalam kerajaan Arab. Ini kerana pembelajaran mengenai ilmu-ilmu sains boleh dicapai oleh semua orang, semua rakyat, tidak kira lah orang tu orang berpendidikan tinggi ataupun sebagainya lah. Bila ini berlaku, ia memberi ruang yang luas kepada semua orang untuk turut sama memajukan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Yang kelima, bagaimana komitmen pemerintah itu ialah mewujudkan institusi keilmuan. Kalau di Malaysia ni mewujudkan universiti-universiti, pusat-pusat ilmu lah. Di antara institusi keilmuan yang pernah ditubuhkan oleh kerajaan Islam satu ketika dulu ialah Baitul Hikmah, yang telah dinyatakan tadi, iaitu rumah kebijaksanaan, dan juga Darul Hikmah, tempat kebijaksanaan. Namanya hampir sama, ada hikmah. Satu guna bait, satu guna dar. Baitul Hikmah ni mencapai puncak keagungannya pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, Khalifah daripada kerajaan Bani Abbasiyah lah. Akademi ini ataupun institusi keilmuan ini iaitu telah menjalankan beberapa kegiatan. Antaranya ialah kegiatan menterjemah karya-karya saintifik dan juga falsafah dari bahasa lain seperti bahasa Greek ke dalam bahasa Arab. Selain itu, adanya berlaku juga kegiatan penyalinan buku-buku yang diterjemahkan dan pengumpulan, pemeliharaan, penyimpanan manuskrip ilmu lah. Institusi ini juga, akademi ini juga telah turut mempunyai kaki tangan yang terdiri daripada saintis terkemuka seperti keluarga Banu Musa bin Syakir, Hunain bin Ishaq. Hunain bin Ishaq tadi di antara ahli ataupun ahli yang menyertai rombongan ke Byzantium untuk membawa balik buku-buku Greek, dan Sabit bin Qurrah iaitu penterjemah, penyalin dan binders. Akademi ini juga turut menyediakan kemudahan gaji yang tinggi untuk menarik ramai cendekiawan, ahli sains, terutamanya yang bukan Islam, sama ada Yahudi atau Nasrani, untuk menjalankan penyelidikan dan kajian-kajian saintifik. Yang mana manfaatnya dengan gaji yang tinggi tersebut sebagai usaha pemerintah, mudah-mudahan dengan penyelidikan dan ilmu-ilmu yang lahir itu dapat membantu memajukan kegemilangan sains dan teknologi Islam di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Darul Hikmah pula, tadi Baitul Hikmah, ini Darul Hikmah pula ialah akademi atau institusi yang ditubuhkan pada zaman kerajaan Fatimiyah. Kalau Baitul Hikmah tadi pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, iaitu pada kerajaan Bani Abbasiyah. Ini Darul Hikmah pada zaman kerajaan Fatimiyah, iaitu pada tahun 909 hingga 1171 Masihi. Ia dibangunkan oleh Al-Hakim pada tahun 1004 Masihi. Ia sebenarnya merupakan sebahagian daripada istana Khalifah dan turut mengandungi perpustakaan dan bilik bacaan. Darul Hikmah ini juga bertindak sebagai tempat pertemuan para juri, ahli bahasa, ahli logik, doktor, ahli astronomi dan ahli matematik. Urusan pengendaliannya pula dilakukan oleh sarjana terkemuka yang sering mengundang saintis untuk mengadakan aktiviti
ilmiah di sana. Jadi inilah dia 5 aspek bagaimana pemerintah itu memainkan komitmennya atau memberikan komitmennya yang sangat penting yang membantu mencapai kegemilangan sains dan teknologi pada zaman kerajaan Islam yang bermula daripada zaman Rasulullah, zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman Umayyah, zaman Abbasiyah dan seterusnya. Okey, jadi inilah sahaja kita punya perkongsian pada hari ini, iaitu berkaitan dengan topik seterusnya, iaitulah topik pembudayaan ilmu dan juga komitmen pemerintah dalam memberikan kesan yang maksimum dalam pembangunan atau kemajuan kegemilangan sains dan teknologi Islam lah. Okey, setakat ni jelas tak apa yang saya kongsikan?